Ayat 89. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wala yamliku lahum darran wala naf'a. Patutkah mereka tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak? Mu tak mikir sehingga tak nampak. Tengok nota di bawah 907. Allah Ta'ala menujukan firman-Nya ini kepada golongan penyembah patung anak lembu ni. Puak-puak penyembah lembu. Mu tak nampak atau tidak? Bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan kamu. Dia bercakap pun tidak. Dan tidak berkuasa mendatangkan bahaya dan memberi manfaat kepada kamu. Mana kalau inilah kamu anggap jadi Tuhan, patutmu tu Tuhan kepada dia. Patut kamu tu jadi Tuhan, bukan lembu jadi Tuhan. Sebab dia bercakap pun tidak, berkelip mata pun tidak, apa-apa tidak. Kalau sekadar apa? Sekadar boleh keluar suara keroh itu, boh itu sudah jadi Tuhan. Tak cerdik benar kamu ni. Maka ayat ini sebagai penutup, Allah Subhanahu Wa Taala cuit kita supaya berfikir dengan akal, pemikiran yang waras, supaya kita tidak sesat. Nak jadi Tuhan, nak jadi macam kita gini juga. Nah, macam mana kita ni sepatutnya kita orang hidup memberi pertolongan kepada orang yang sudah mati. Macam nak tolong, kita bagi, kita doakan kepada mereka, kita sedekah untuk dia dan bagai-bagai lagi, istighfar. Ni tidak kita pergi kat kubur orang mati, kita pula suruh orang mati tu doa untuk kita. Suruh bagi syafaat kepada kita. Kita kata ini terbalik, ini terbalik. Maka kita kena belajarlah dengan ayat-ayat tentang tauhid. Ini sangat besar. Kerana itu dalam kisah-kisah ini ada tauhid, pengajaran yang cukup mantap supaya kita dapat memahami. Baiklah para jemaah sekalian, kita berhenti setakat ayat 89. Kita akan pergi balik kisah apa jadi Musa dengan abang dia Harun dalam siri yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup perbincangan ini, ada beberapa faedah untuk kita tadabbur, untuk kita fikir-fikirkan. Yang pertama, Allah SWT tanya Musa, kenapa kamu gopoh? Kenapa kamu gopoh? Untuk apa pertanyaan ini? Tanda pelajar. Sebab an yu'allima Musa adab as-safar. Allah Ta'ala tegur Nabi Musa supaya belajar adab bermusafir. Bila kita jadi ketua, kita tak boleh tinggal rakyat-rakyat di belakang kita. Pasal itulah dia kata, Sayyidul Qaum akhiruhum. Orang yang jadi ketua dia yang berjalan kemudian. Dia tengok dulu semua orang berjalan, baru dia pergi. Habis ini Nabi Musa AS telah meninggalkan kaum dia. Maka dari sudut adab musafir, tidak kena di situ. Jadi Allah Ta'ala tegur Musa, kenapa kamu gopoh Musa? Kenapa? Kenapa kamu gopoh? Jangan. Jadi orang sebagaimana Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Lut, wattabi' adbarahum. Kamu hantar semua kau pergi, mu ikut belakang. Maknanya pastikan mereka semua sudah berangkat, baru kita pergi. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Musa AS gopoh. Dan sifat gopoh itu dicela. Kata di para ulama, semua sifat gopoh itu dicela kecuali nak cepat dalam isu agama. Dalam perkara agama, maka itu tidak dicela. Tapi itu bukan gopoh, mana cepat. Contohnya, bila kita nak pergi masjid, kita pergi awal, itu tidak masalah. Bila kita, sebagaimana adalah asar kata, mana bila kita dengar azan, kita pergi awal ke masjid, itu tak salah. Bila kita berdosa, kita langsung bertobat, itu dipuji, cepat yang dipuji. Bila kita berhutang dengan orang, sudah ada kemampuan untuk bayar, jangan tangguh, bayar, walaupun tak sampai tempoh. Kalau kita ada anak perempuan yang sudah cukup umurnya, sudah baliknya, sudah matang, ada orang minta, kahwinkan dia, jangan disimpan-simpan. Kenapa mau taruh lama-lama? Kalau kita ada mayat, sudah selesai pengurusan jenazahnya, kebumikan, tak payah tunggu lama-lama. Ini sampai 1-2 hari tunggu. Nak tunggu anak baliklah, cucu balik, kita kata tidak, itu bukan dah. Tapi kalau gopoh dah, namun begitu, walaupun dalam agama, sifat gopoh tidak baik. Karena itu Nabi kita selalu ajar, alaikum bis sakinah. Kalau kamu berjalan ke masjid, berjalan dengan tenang. Jangan berlari.
Mana-mana rakaat yang kita dapat dengan imam, kita salat. Yang tak dapat, kita tambah. Kita sempurnakan itu. Baiklah para jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita supaya berfikir apa? Berfikir, nak menerima satu-satu doktrin, ajaran, fikir dengan otak. Ni kita ni pakai tengok, oh syekh buat, orang ni buat, tok ayah buat, kita pakai buat. Fikir dah dulu, betul tak betul? Asal ke orang buat kat kita jadi, jangan. Kita ada fikir. Yang terakhir sekali, bagaimana kaum Nabi Musa yang telah beriman dengan Musa begitu cepat terpengaruh dengan diayah yang dibawa oleh Samiri. Kenapa? Maka di sini para ulama telah mengkaji sebab-sebab. Dia kata tidak menjadi pelik sebab yang ikut tu orang yang ikut-ikut je. Dia masuk Islam, kerana orang masuk Islam dia masuk juga. Bila dia jumpa benda lain dia lari. Mana orang tak cerdik. Tapi kalau masuk Islam dengan kepahaman, dengan kesedaran, dia tak akan lari. Dia tak akan lari. Yang kedua, mereka terpengaruh. Dia duduk dengar Tuhan, kita akan jumpa Allah, kita akan terima Taurat. Jadi mereka ni nak tengok sangat Allah Ta'ala ni macam mana. Nak tengok Tuhan. Tiba-tiba Samiri kata ni Tuhan kita, dia pun terima selalu. Ni rupanya Musa terlupa. Nasihat Musa. Dia kata Musa terlupa. Sedap juga dia punya mainan. Yang ketiga, Samiri telah bawa satu pendekatan baru, lembu baru. Bukan lembu biasa. Biasa dia tengok lembu tak ada suara, tapi Samiri bawa suara. Maka, dia kata betul. Yang keempat, ini keuzuran yang keempat, isti'badut tawil. Mereka ni lama sangat duduk di bawah tekanan Fir'aun. Yang duduk di bawah Fir'aun yang syirik terhadap Allah saja, puak-puak dia tu, yang menyebabkan tabiat mereka telah pun orang panggil rusak tabiat. Rusak tabiat. Lemah ketahanan diri, lemah kekuatan jiwa. Maka sebab itu mereka lemah dan mereka perlu kepada bimbingan semula daripada Nabi Musa AS. Kita ni pun sebab itulah, kalau dibawa lama sangat diperbodohkan oleh orang, maka dia jadi bodoh. Ni